وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. Tengok sekatu dulu. Balik semula tempat mula-mula baca saat ni. Bab ke-41, bab nabshil qubur al-adiyah. Sebelum syarah tu kita terjemah dulu seperti biasa. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Bujair bin Abi Bujair. Katanya, aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika kami keluar bersamanya ke Taif, lalu kami dekat satu kubur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah kubur Abi Righal, kubur Abi Righal. Dahulu dia berada di tanah haram ini, yudfa'u anhu, dia tidak ditimpa musibah. Bila saja dia keluar maksudnya dari tanah haram, musibah terus menimpanya, yaitu musibah yang telah menimpa kaumnya di tempat ini, dan dia dikebumikan di situ. Tandanya ialah dikebumikan bersamanya satu dahan emas. Jika kamu mengorek, menggali kuburnya itu, kamu akan mendapatinya bersamanya. Orang ramai pun bersegera pergi. Fastakhraju al-ghusna, dan mereka mengeluarkan dahan daripada emas itu. Bab nabshil qubur al-adiyah. Ini bab nabsh. Nabsh makna membongkar kubur, gali kubur. Al-adiyah, yang telah lama, kubur lama. Imam Abu Daud nak cerita di sini bukan soal gali kubur tu sendiri, boleh ke tak boleh. Hak tu kalau nak kira sesuainya, bab tu lah, bab janaiz, orang mati. Sana dia ada kubur, bak kubur ke apa, sana lah sesuainya. Tapi hak sini dia nak ceritanya benda lain. Oleh kerana bab ni masih lagi di bawah Kitabul Kharaj, Kitabul Fai, dan lain-lain, Kanz, Rikaz yang kita telah bincang sebelum pada ni, di bawah hak tu. Jadi Imam Abu Daud nak cerita hak ni kalau kita korek kubur, hak lama-lama lah, kubur lama lah, kubur zaman jahiliah. Lepas tu kita jumpa apa-apa barang berharga, emas ke perak ke, ke mana, kita boleh ambil ke tidak? Hak tu dikira sebagai kanz ke, rikaz ke apa. Jadi nampaklah ada kaitan dengan bab sebelum ni, bab ar-rikaz itu kan. Sebelum ni kita telah bertemu dengan bab 40. Ni bab 41. Bab 40 sebelum ni bab ma ja'a fir rikaz wa ma fihi. Maknanya bab 41 ni ada kaitan dengan rikaz. Hal ni termasuk dalam bab
Rikas juga ke lagu mana? Jadi Imam Abu Daud nak kata ya, itu termasuk dalam bab rikas dan kanz juga. Yang ni harta karun juga, dikira sebagai harta karun. Jadi orang yang dapat tu boleh dia lah. Dia hanya kena keluarkan khumus seperti kita telah bincang dah sebelum ni, iaitu 1/5 daripada jumlah harga dia tu. Jumlah harga barang tu. 1/5 daripadanya perlu diberikan kepada pihak pemerintah Islam. Kalau ada lah, kalau tak ada, dia ambil, dia bagi sedekah lah kepada orang. Sebanyak 1/5 daripadanya. Selebihnya dia boleh buat harta dia sendiri. Boleh buat harta dia sendiri. Walaupun kita kata kubur ni tahulah orang dulu. Orang dulu pun nak cari mana orang dulu. Keturunan dia tu. Dah tak ada dah. Ni cerita ni, dalam hadis ni, zaman jahiliah. Lama dah. Kubur tu orang tak guna, tinggal gitu je. Lepas tu gali kubur. Boleh ke tidak? Itu dalam bab lain, tapi nak cerita boleh jugalah. Kalau kubur lama sangat, boleh kita gali semula. Gali tu untuk apa? Untuk buat gambar apa lah, bangunan kau gapo kau atas tu boleh. Harus. Dan kalau kubur orang Islam sekalipun, kalau lama dah kubur, orang tak cara tinggal buat apa ni ratus tahun dah, kita nak guna pula boleh. Ini salah satu kelebihan Islam nak banding dengan agama-agama lain. Kelebihan Islam nak banding dengan agama-agama lain, kalau bab orang mati ni jawab kan, biasanya dua lah cara, sama ada kebumikan dalam tanah ataupun bakar saja. Bakar tu dia satu bentuk pencemaran udara juga sebenarnya. Pencemaran udara. Jadi bakar tu terdedah. Lepas tu naik ke atas gapo, bila hujan gapo turun, itu sebenarnya tak molek. Nak banding dengan tanah. Kalau tanah, dia lebih selamat. Sebab apa? Memang kita dijadikan daripada tanah pun. Memang jadi daripada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Daripada tanah lah kami buatkan kamu, dan kami kembalikan kamu ke dalamnya. Itu tempat sebenarnya. Lepas tu Allah SWT akan bangkitkan manusia daripada kubur tu. Itulah tempat asalnya, tempat yang paling sesuai untuk manusia, sesuai dengan kehormatannya, kedudukan manusia tu. Allah SWT memuliakan, walaqad karramna bani Adam, kami memuliakan anak Adam. Hak sesuainya gitulah. Sebabnya, cuba kita bayangkan, ada salah seorang anak murid saya, dia masuk Islam, asalnya tidak Islam lah. Dia cerita salah satu sebab dia masuk Islam apa. Dia tengok tempat bakar orang mati tu. Lepas dia tengok orang Islam, orang Islam lembut, beralu, comel buat. Cuba dia tengok tempat bakar tu, pernah sekali dia kata dia pergi tu, moga kita ni kan, orang ni kan, orang dia kalau kena api lagu mana, nyetok lah kan. Jadi nyetok tu bukan nyetok biasa tu, melompat gitu. Melompat tu kalah ke dia. Kan bila nyetok kembur naik lah. Jadi tu kalah, kejut dia. Kejut dia. Sebab tu dia jadi mikir bahawa Islam ni comel agama. Lalu dia masuk Islam, dah belajar dengan saya lama juga belajar. Alhamdulillah lah. Ada ceritanya. Jadi cara bakar tu tak berapa sesuai sebenarnya. Walaupun orang duduk guna. Sebenarnya kalau kita fikir molek, itu satu bentuk macam penganiayaan kepada kita. Kita kata bakar dalam dunia, bakar ke akhirat kena bakar. Dalam neraka tu bakar juga. Jadi kita tu bakar tu. Nak ayat sesuainya dia dengan dibakar tu orang-orang kafir tu. Situ pun nampak tak molek dah. Lepas tu kalau tengok kan nampak huduh, nampak orang yang comel-comel tu, cara tu kan menakutkan. Kalau budak-budak meping ngegar tak kira tu kalau tengok lagu tu kan. Jadi cara tu tidak lembut, tidak halus. Sedangkan Islam ni ajar gonyoh orang mati. Mandi dia tu pun suruh lembut, beralih, tak boleh kasar-kasar. Sampai begitu sekali. Tanah pula, tanah dalam.
Mana kira-kiranya binatang-binatang buah tak boleh pergi korek lah sedalam tu. Sebab tu dia suruh gali sedalam tu. Nak suruh tak boleh korek binatang-binatang tu. Kira dalam sangat dan dia tidak bau. Dia tidak bau. Jadi comel sangat. Sesuai dengan kejadian asal manusia. Semua terima. Mana-mana pun terima. Bahawa manusia ni kejadian daripada tanah. Semua terima. Tapi apa tidak kembalikan kepada tanah? Sedangkan kita dalam Quran sebut jelas daripada tanah. Tuhan buat kepada tanah juga. Dikembalikan kepada manusia. Mana kepada kejadian asal dia lah. Dan memang dia jadi tanah apa semua tu. Semati, hilang, lenyap begitu. Jadi bila lama-lama kita tengok kubur, sistem kubur Islam. Sebab apa? Kubur ni Nabi SAW tidak benarkan buat bangunan binaan besar-besar, kukuh-kukuh. Pasal dengan kita kata semen, boboh, marmar, kau gapo-gapo kau kita kata mozaik kau tak bui. Tidak mengikut sunnah, itu termasuk dalam bid'ah yang dilakukan setengah-setengah umat Islam. Tapi tempat kita ni alhamdulillah tidak nyata benda tu. Tempat-tempat lain di dunia Islam lah, mana kita tukar kubur tu dengan masjid. Begitu besarnya buat kubur tu. Dan kubur dia semua masjid, tak makan masjid. Kubur tak ada apa dalam tu. Makan ruang lagi, tak ada pasal-pasal tanah. Sedangkan boleh digunakan oleh ramai-ramai orang. Sepatutnya kubur tu kubur tempat wakaf lah, seperti tempat kita. Tanah situ lah belakang. Apa-apa yang jadi istimewa sangat dia seorang situ. Maka berlakulah kemudiannya pemujaan terhadap kubur dan sebagainya. Rugi tanah. Di setengah-setengah negara macam Singapura sudah ada perbincangan nak bakar belaka tak kira. Hak Islam ke, hak kafir ke, nak bakar belaka. Sebab apa? Tanah dia tak ada. Bayangkan negeri yang sempit lagu tu. Lagu mana? Maka jawabnya kalau kita ikut cara Islam hak asal, boleh selesai semua tu dengan mudah je. Tak payah makan tanah ruang yang banyak, yang luas. Sebab apa? Kubur tu boleh digunakan kembali. Situ asal dia. Sebab apa yang Nabi tak bui sangat tu? Batu nisan pun tak perlu sebenarnya. Kalau nak kira, sejekal je dia suruh buat naik tanah daripada paras apa di tanah tu, sejekal je buat naik. Secara tu je. Kubur Nabi pun, kubur siapa pun. Terutamanya kalau dia Arab Saudi, dia kuat benar pegang dengan hak ni. Raja dia boleh gitu lah. Dia tak ada besar-besar. Berapa ramai orang tu tengok orang kafir lah masuk Islam ke. Dia kata bagus Islam ni. Tak ada lah habis piti. Banyak. Raja mati pun setara tu. Jadi itu pun salah satu tarikan kepada orang kafir. Dia memikir. Sebab apa orang kafir ni, bapak kita ni, hak kafir, hak Cina, hak tidak Islam lah, susah hati dia kalau mati. Keluarga, ayah, gapo. Sebab apa? Mahanya. Belanja nak beli tanah, nak gapo tu. Jadi beban. Jadi beban. Lebih pada nak beli rumah. Nak beli tu tanah kubur saja. Dia jadi gitu. Sebab tu dalam Islam ni tak ada wakaf. Lepas tu bayangkan kita tanah daripada sini pergi mari sampai ke ujung ni. Beratus tahun dah mula-mula. Jadi kalau kita korek tandalah dulu, kalau kita kata ada batu nisan sini. Bawah sikit je, luas ke juga tu, sikit je. Boleh dah letak situ. Lepas tu begitulah seterusnya. Jadi guna tanah yang sama. Tak perlu guna tanah yang lain. Jadi tak timbul lah soal orang ambil tanah luas ke apa. Kita dalam sepik, susah orang ramai. Jadi timbul rancangan nak bakar. Tak timbul masalah tu. Tapi kalau buat besar dengan nama, dengan apa, mesti anak cucu marah. Apa pergi nak korek kubur ayah dia, tok nenek dia. Dia akan jadi gitu masalah. Cuba kalau tak ada semua. Biasa. Jadi tak ada gapo pun. Bila korek tu kok tanah, tak ada gapo dah. Jadi sepatutnya tidak menimbulkan masalah orang Islam ni dengan sebab kita kata kubur tu jadi ambil ruang banyak, sana kubur, sini kubur, habis jadi kubur. Dah. Tanah hak mahal-mahal pun kena buat kubur. Jadi timbul macam-macam masalah. Kena bayar lah, kena gitu gini. Dengan sebab itu Islam ni jaga sangat daripada bid'ah. Takut nyus lah kemudian hari lah.
Daripada bid'ah-bid'ah tu apa yang jaga sangat? Tak boleh tulis nama, apalagi tulis ayat Quran. Sebab apa kalau hujan ke apa ngecik tak sesuai, tu kotor. Nabi tak boleh semaya tempat tu. Di kubur tu. Sebab apa? Tempat kotor. Tiba-tiba kita nak tulis ayat Quran ke apa pula situ. Masa hidup dulu tak saya baca Quran pun. Masa mati tu kan nak tulis lah. Atas keranda tu tudung lagi dengan kain ayat kursi dah. Nak agak apa? Tak ada guna semua tu. Semua tu benda baru berlaku. Benda baru. Tak perlu buat tu. Untuk meringankan dia, melegakan dia di alam barzakh tu. Semua tu tak perlu. Kan senang. Barulah beza kita daripada orang lain. Ni nak cari bunga pun satu hal. Dah tak tabur tu. Kalau bunga palsu pun mahal juga. Bunga sengonti pun mahal juga. Tak ada pasal tu. Sia-sia. Tetapi tempat kita ni alhamdulillah lah. Kita tak nampak benda-benda tu. Di luar negeri banyak benda tu. Berleluasa juga malangnya orang Islam. Sebab apa? Sebab bid'ah ni berleluasa. Orang Islam pun jadi tak ada dah keistimewaan dia. Tak apalah kita tengok sini. Ni korek kubur. Bongkar. Nabsh itu makna bongkar. Bongkar kubur tu mana biar kata semua, lepas tu nak buat apa-apa lah. Boleh. Boleh ke tidak? Dari segi boleh tu memang boleh lah kalau kubur lama sangat. Apatah lagi kalau kubur orang kafir, jahiliah, semasa jahiliah dulu. Kalau kubur orang Islam pun boleh juga. Itu satu. Yang keduanya nak sininya, dalam kubur tu ada satu dahan emah. Emah ni ada sebatang panjang, semua dahan pokok tu. Kepunyaan siapa? Kepunyaan Abu Righal. Ini cerita ni. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika kami keluar sekali dengan dia ke Taif. Kami lalu dekat satu kubur. Lepas tu Nabi pun kata, ni kubur Abu Righal. Ni kubur Abu Righal. Padahal tak ada tanda ke apa, dia boleh royak. Ni kubur Abu Righal. Sebab tu ulama-ulama kita memasukkan hadis ini sebagai salah satu dia panggil dalail. Hadis ni ada dalam kitab-kitab Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah ni satu bentuk kitab hadis lah. Kitab hadis yang mengumpulkan mukjizat Nabi. Bukti-bukti bahawa Nabi ni adalah utusan Allah. Sebab benda pelik. Tidak berlaku kepada orang lain, tapi berlaku kepada dia. Jadi sini pun ini salah satu. Salah satu hadis. Ini dia kata kubur Abu Righal ni, kata dia. Dulu Abu Righal ni dia duduk dalam tanah haram masa ceritanya. Ni beratus tahun dah ni, beribu tahun dah Nabi royak ni. Beribu tahun dah. Zaman kaum Ad, kaum Samud lagi ni Abu Righal. Jadi dia kata dulu dia duduk sini kan, di tanah haram ni. Sebab dia duduk di tanah haram ni untuk menyelamatkan diri dia daripada malapetaka yang menimpa. Jadi dia selamat duduk situ. Lama lah duduk situ. Bila dia keluar saja daripada kawasan tu mari sini, Nabi kata dia terus ditimpa musibah, malapetaka. Seperti yang menimpa kaumnya juga di tempat ini, dan dia dikebumikan di situlah, di sini lah. Tanda dia Nabi kata nak tahu kubur dia tidak sini ke tidak, gali kata dia. Nak tahu. Dia ada sekali dengan dia tu bata macam dahan pokok yang panjang, emah hak dia, kepunyaan dia, ada sekali dengan dia. Orang ramai pun sahabat-sahabat dia pun tekan hunggah, pakat hunggah lagi. Korek sungguh ada. Sungguh ada. Batal tu, batal emah tu. Serupa dengan dahan pokok. Jadi gali tu tengok ada semua. Jadi Imam Abu Daud mari sini tujuannya Imam Abu Daud mari sini dia nak ayatnya hak ni termasuk dalam kanz ni sesuatu yang berharga lah, terutama daripada emas dan perak yang disembunyikan dalam tanah oleh orang-orang dulu dan tidak tahu siapa dah tuan dia terlalu lama. Itu kanz. Dia bukan emas biasa. Kalau emas biasa tidak lagu tu.
Ni memang ditempa dah buat. Memang besarlah satu dahan. Jadi Imam Abu Daud nak kata ni termasuk dalam kanz. Seperti kita telah bincang dah sebelum ni, kanz dan rikaz itu mengikut setengah-setengah ulama benda yang sama. Setengah-setengah ulama rikaz lain, kanz lain. Ke mana-mana pun kalau kita kata rikaz, Nabi SAW dah sebut dah, wa fir rikaz al-khumus. Hadis sebelum ni kita sudah bincang dah, kalau pada harta rikaz kena bayar khumus. Kanz pun lagu tu juga. Lagu tu juga. Jadi kira-kiranya dah pakat ambil tu boleh sebanyak mana seorang? Bagilah, kita kata pakat bagi. Gitu dia tak ada cerita lah. Sekadar tu je cerita tu. Selain daripada di dalam Abu Daud ini, Sunan Abi Daud ni, ada lagi kitab ni dalam misalnya Sunan Baihaqi, juga dalam Musannaf Abdul Razak dan lain-lain ada juga sebut di sini. Cumanya kalau kita rayak dulu, putus angin dulu dah. Kita rayak ke dia. Kedudukan hadis ni dhaif. Kedudukan hadis ini dhaif. Jadi tak boleh nak buat pegangan sangat, nak buat akidah tak boleh sebab dhaif. Cumanya hak ni termasuk kalau dalam bab dalail boleh dah. Dalam bab dalail setara ni boleh dah. Boleh pakai, boleh diterima dah. Satu. Yang kedua, memanglah hadis ini dhaif, tapi hukum Islam yang disimpulkan oleh ulama daripada keseluruhan ajaran Islam, Quran dan hadis, hukum dia lagu mana? Hukum dia supaya Imam Abu Daud mari sini lah, mana dia nak ayatnya, hukum dia seperti hukum rikaz, iaitu kena bayar khumus. Selesailah masalah. Gitulah. Sebab apa? Berdasarkan hadis yang lain, kalau barang dalam tanah berharga tak tahu hak siapa, itu orang panggil kanz ataupun rikaz. Kanz iaitu barang yang berharga yang ada dalam tanah. Kita sudah bicara sebelum pada ni, gapo dia maksudnya. Setengah ulama kata semualah yang berharga, tak kira lah. Kita kata minyak ke, gas ke, gapo ke, semua masuk. Timah ke, tidak nanti emas dan perak saja. Emas dan perak lebih-lebih lagi lah, termasuk dalam kanz. Kalau itu dikira sebagai harta qarun, maka hukumnya sama juga, iaitu kena bayar khumus. Bila bayar khumus, mana bersih lah. Seperti mana harta kita biasa ni, kita bayar zakat, jadi bersih lah harta kita. Selebihnya kita boleh gunalah, halal. Dan benda tu tak ada apa halangan. Kita milik banyak ke, harta tu tak ada apa halangan. Tidak jadi kesalahan, tidak jadi haram, asalkan kita keluarkan zakat dia. Tapi kalau di sini, dia bukan zakat, dia kira sebagai khumus. Itulah maksud Imam Abu Daud buat mari sini. Jadi apa hadis ni dhaif? Jadi kalau wafir rikazil khumus, hak tu sahih hak tu. Jadi hak tu lah pakai hak tu. Jadi hak ni pun termasuk dalam rikaz juga. Bila masuk dalam rikaz, supalah. Dari segi hukumnya diketahui, boleh pakai. Jadi kekiranya pada masa ni, walaupun dalam hadis dia tak sebut, bila pakai korek buat keluar tu, mereka bagi khumus lah. Khumus lah. Katakanlah bagi 10. Masing-masing tu bagi 1/5 daripada hak dia. Gitu, selesai lah. Bersih lah untuk dia. Selebihnya tu. Jadi itu maksud Imam Abu Daud. Jadi kadang-kadang hadis itu dhaif, tetapi kandungan dia tu boleh dipakai untuk fiqh. Di sini ni bab fiqh ni, bab hukum. Jadi macam mana kita kata Imam Abu Daud pakai hadis dhaif ni buat hukum? Jawabnya sebab hukum itu diperolehi daripada hadis lain yang sahih. Dan cerita ni boleh dimasuk bawah tu. Boleh masuk bawah tu. Kalau semula berlaku tidak ni, orang lain berlaku, gitulah hukumnya. Berdasarkan hadis wafir rikaz al-khumus, seperti yang kita telah bertemu dah sebelum ni. Jadi hadis ni jadi dhaif ni apa? Cuba kita tengok ni. Itu kan sanad Imam Abu Daud sebut tu datang daripada Ismail bin Umayyah. Ismail bin Umayyah ambil daripada Bujair bin Abi Bujair. Jadi Bujair tu majhul. Bujair tu perawi majhul, tidak diketahui siapa dia sebenarnya.
Macam mana keadaan dia? Tidak diketahui. Sebab itulah ia jadi dhaif. Cuba kita tengok sini dalam kitab kita ni, mana ada kitab Badlul Majhud tu boleh tengok. Dia kata Bujair Ibni Abi Bujair rawalahu Abu Dawud hadithan wahidan fi qissati Abi Righal. Abu Daud mengemukakan hadisnya satu saja dalam kitab dia sebesar-besar kitab Abu Daud ni, satu saja ada dia. Sinilah ketika cerita kisah Abu Righal. Kata Yahya bin Ma'in, ni tokoh ilmu rijal. Yahya bin Ma'in kata lam asma' ahadan yuhaddithu anhu ghairu Ismail. Qultu wa kadza qala an-Nasa'i. Kata Yahya bin Ma'in, saya tidak dengar ada sesiapa meriwayatkan hadis daripadanya selain daripada Ismail. Ini Ismail bin Umayyah ni. Bujair bin Abi Bujair ni tak ada orang lain, kita tak tahu. Ada orang lain dengar hadis daripada dia selain daripada Ismail. Dia mengikut kaedah ilmu hadis, kalau seorang perawi itu orang yang meriwayatkan hadis daripada dia seorang aja ada. Itu orang panggil majhul. Dia tidak hilang jahalahnya. Man dia kira orang tu belum dikenali betul-betul lagi. Kalau bos orang tu riwayat, belum dikenal. Walaupun orang tu orang molek pun, perawi sahih pun, tapi dia seorang aja riwayat. Tak boleh lagu tu. Orang lain tak tahu. Tapi kalaulah hadis tu seorang saja riwayat daripada dia, tapi dia tu perawi dikenali, hadis-hadis lain banyak lagi hadis dia orang lain riwayat, itu tidak majhul lagu tu. Ni tak jumpa mana-mana pun cara. Kalau ada pun sah hadis ni, dan hadis ni hanya diriwayatkan oleh Ismail bin Umayyah, maka dia jadi majhul lah perawi itu. Siapa? Bujair tu jadi majhul. Majhul mana tidak diketahui, tidak dikenali betul-betul. Sebab hadis ni, kita kata hadis ni sahih, hadis ni hasan, sebab kita tahu perawi dia tu. Perawi dia tu. Kalau tak tahu, tak boleh nak hukum. Bila tak boleh nak hukum, majhul. Jadi dia kira dhaif. Dengan sebab jahalah perawi itu, maka sesuatu hadis itu jadi dhaif juga. Dengan sebab perawi dia tidak diketahui, tidak dikenali oleh ulama-ulama rijal. Bukan tidak dikenali oleh kita, memang kalau kita tak kenal 1000 tahun lebih dah, kita nak kenal ke mana? Ataupun orang zaman tu, orang-orang biasa, orang ramai-ramai tak kenal, tidak jadi masalah tak kenal tu. Berat ni tokoh-tokoh rijal, orang yang sepanjang hayat dia duk kerja kaji perawi-perawi. Hak tu. Demo tu tak kenal. Demo tu tak kenal baru jadi majhul. Kalau orang lain tak kenal tak jadi apa hak tu. Biar tak kenal tak apa hak tu. Ni maksudnya gitu. Nasa'i pun kata gitu juga. Bukan Yahya bin Ma'in saja kata gitu. Nasa'i pun kata gitu juga. Adapun Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini, ini tok guru Imam Bukhari, dia kata Bujair bin Salim, Abu Ubaid, Ismail bin Umayyah dan Rauh bin Al-Qasim meriwayatkan daripadanya hadis Abi Righal. Dan dia ni penduduk Taif, majhul kata dia. Majhul. Jadi dia kata mengikut Ali Ibn al-Madini, ada dua orang ni riwayat daripada dia hadis Abu Righal. Kalau nak kira dua orang, jadi hilang adalah majhul, dia tidak majhul lagi. Kalau nak kira mengikut kaedahnya, kalau dua orang perawi meriwayatkan daripada satu orang, dua orang, dia orang tak panggil majhul tu. Tapi dua orang yang meriwayatkan daripada dia ni bukan majhul lah. Kalau dua orang tu majhul juga tak jadi, jujuk lagu tu majhul. Nah, qada kan lagu tu. Dua orang tu orang dikenali, orang molek-molek. Kata dia ni ambil hadis. Jadi ni dua orang dah. Dua orang pun dia ni tetap majhul juga. Kata Ali Ibn al-Madini. Orang yang majhul tetap majhul. Walaupun 1000 orang pun riwayat daripada dia. 1000 orang pun riwayat daripada dia, tetap majhul. Misalnya kita kata Pak Endi. Orang Melayu kita Pak Endi. Pak Endi royak saya. Dia kata Pak Endi royak saya. Lepas tu seorang lagi, Pak Endi royak saya. Dua orang. Seorang lagi pula main royak, Pak Endi royak saya.
Lepas tu panjanglah. Ni kata orang ni royak kepada saya, Pak Onde royak ke dia. Terus bawah pak ke bawah. Jadi Pak Onde tu siapa dia? Cuba royakkan dulu. Pak Onde tu siapa dia? Mula tak dia royak. Ya. Jadi ada 10 orang, 1000 orang pun royak. Ya. Tahu cerita Pak Onde tu. Masa apa dia royak cerita Pak Onde tu? Dia royak ke orang ramai. Mak Onde kau royak? Ya. Kau Pak Onde sendiri. Ya. Bodoh gitu mau boleh royak kau orang? Siapa dia royak? Riwayat siapa cerita Pak Onde tu? Tak tahu. Tak tahu. Kalau kita andaikan orang-orang hak kata Pak Onde royak ke dia sendiri, bukan banyak dah sanak bawah ni dah. Kalau hak tu Pak Onde itu majhul, tak tahu, itu manusia khayalan saja, bukan wujud pun. Kalau wujud pun bukan seorang mungkin, ataupun kalau ada tak jelas lah. Itulah orang panggil majhul. Banyak dalam dunia ni orang lagu tu lah dikatakan ada, padahal tak ada dek pun. Padahal tak ada dek pun. Binatang sama juga dikatakan ada. Pasal dia jumpa lagu tu nya, sepon naga tu. Naga Cina, tarian naga, gomo gitu mo. No. Setiap perayaan dia tu ada tarian naga, gomo. Naga tu ada ke dulu? Kalau kita orang Islam ngaji hadis tanya gitu, memang duduk kata-kata gomo. Sampai dia tengok lagu tu rupa. Naga tu mana ke dia? Ular besar. Pak ular lagu tu rupa. Sampai dia tengok. Tapi orang duduk percaya kali-kali. Duduk percaya kali-kali. Misal kalau Indonesia, dongeng Indonesia, Garuda, kita panggil burung geda tu. Burung geda, sampai dia tengok burung geda. Tetapi nama airline dia, di penerbangan Indonesia tu Garuda nama. Dongeng. Padahalnya sampai dia tengok burung tu kalau mari habis gelak dunia. Gelak jadi malas dunia. Besar tak besar je burung. Kononnya burung Garuda, ataupun kita orang Kelantan panggil burung geda. Burung geda tu andqa. Bahasa Arab kata andqa ni dia kata burung khayalan. Manusia saja khayal. Kata begitu. Tak ada siapa pun tengok. Tapi orang duduk percaya kali-kali bobo nama ini. Hakikatnya majhul belaka tu. Majhul. Kalau orang majhul. Ibnu Hibban menyenaraikan perawi ini, Bujair ini dalam thiqah. Wajahhalahu Ibnu Al-Qattan. Ibnu Al-Qattan kata dia majhul. Jadi Ibnu Hibban seorang je kata thiqah. Ibnu Hibban tak boleh, kalau dia seorang orang tak pakai. Dengan sebab itu hadis ni jadi dhaif. Tapi dhaif pun dah kita kata dhaif, Imam Abu Daud mayu agak apa? Ni dalam bab hukum. Jawabnya hukum dia berdasarkan hadis lain. Cerita ni saja hendaknya cerita ni. Cerita ni. Lepas tu dalam hadis-hadis yang sahih pun ada sebut Abu Righal tu, bukan Abu Righal tu dongeng satu orang yang tidak wujud. Dia ada, memang ada Abu Righal tu, berdasarkan riwayat lain yang sahih. Jadi hadis ini kalau kata dhaif pun lagu ni lah orang panggil, tidak dhaif sangat, dhaif yang ringan orang panggil. Dhaif khafif, bukan dhaif jiddan, bukan. Sebab apa? Sebab kandungan dia tu ada dalam hak lain cerita, dalam hak sahih Abu Righal. Lepas tu Abu Righal ni memang tidak disukai oleh orang. Abu Righal, kubur dia tu direjam oleh orang. Kubur dia tu orang nak marah lagi. Dia tu tak ada dah. Jadi tak boleh nak bahas tu, bahas kubur dia. Orang-orang Arab. Orang Arab marah benar dengan Abu Righal. Jadi kata setengah ulama, cerita dia tu tu tak jelas. Ada yang kata Abu Righal ni dia baru je masa Abrahah mari nak pergi robohkan Kaabah tu kan, dengan tentera bergajah tu sebelum kelahiran Nabi. Mari Abrahah tu, dia laju bawa tentera tu je tunjuk jalannya. Abu Righal. Satu cerita Abu Righal. Satu lagi Abu Righal ni
Dia hidup di zaman kaum Samud, zaman Nabi Soleh. Mana beribu tahun sebelum tu lah. Aku mana-mana pun boleh jadilah ada nama orang hak lagu tu. Dua orang kau kita kata ada lah. Tu kalau berbeza tu, berbeza boleh jadi diberi nama begitu. Sebab kita katalah Pok Emak, Pok Leh, agak ramai Pok Leh dalam dunia, you know? Pok Leh, Pok Leh. Hak tu pun Pok Leh juga, ni pun Pok Leh juga. Boleh jadilah. Ikut mana-mana pun cerita dia dalam riwayat yang sahih ada. Iaitu Sayyidina Umar pernah marah bila satu orang tu cerah habis bini dia. Ini dalam riwayat Imam Musnad Ahmad dan lain-lain ada sebut. Cerah habis bini dia. Jadi Sayyidina Umar pun pasal gini. Dulu dia masuk Islam, dia ada bini 10. Ada bini 10. Lepas tu bila dia masuk Islam, Nabi SAW kata kepada dia, namanya Ghailan. Nabi kata, kamu pilih 4 saja. Sekat 4 je, tak boleh. Umat ni sekat 4, tak boleh lebih daripada 4. Dia pun ambil. Tak apalah. Lama-lama sampai ke zaman Sayyidina Umar, dia cerah bini dia. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar kata rojok balik. Rojok balik. Dia cerah bini dia tu pasal tak sewi harta, tak sewi boleh gapo lah. Bini dia tu. Kalau dia mati, dekat nak mati, kalau mati boleh bersaka. Dia tak sewi. Kira-kiranya begitulah. Kira-kiranya. Jadi setengah ulama bahas pula tu hadis tu setara mana kedudukannya. Tak apalah, kita ambil setengah-setengah tu. Dia kata sebahagian Ghailan tu cerita lain. Ni hak Sayyidina Umar kata ni orang lain. Tak apalah. Jadi setengah-setengah ulama kata sahih. Bila begitu, Sayyidina Umar suruh rojok. Jangan buat gitu. Kalau mu tak rojok, mu tak bagi harta, nak lari harta, aku akan rejam kuburmu, kata dia. Seperti direjam kubur Abu Righal. Tu cerita je. Seperti direjam kubur Abu Righal. Dia kata gitu. Jadi dia paksa suruh rojok. Jadi rojok lah. Maknanya tak boleh buat gitu. Pemerintah berhak menekan seseorang tu supaya rojok balik terhadap isteri-isteri dia. Kalau dia tujuan dia buat gitu tu untuk menganiayai isteri-isteri dia. Jadi pihak kerajaan boleh memaksa menekan dia supaya rojok balik. Tak boleh buat gitu. Jadi itu kinyaya lah. Jadi tindakan Sayyidina Umar tu untuk nak mengelak daripada berlaku penganiayaan kepada isteri-isterinya. Tak apalah. Jadi itu kedudukan hadis ini. Baik, kalau kita tengok dalam kitab kita ni bawah nombor 2. Yukrahu hafru qabril jahiliyah indal malikiyah. Mengikut ulama-ulama mazhab Malik makruh bongkar kubur hak lama-lama pun hak zaman jahiliyah makruh. Ini tersebut dalam Syarah Kabir. Dia sebutlah ni jilid berapa, muka surat berapa dalam kitab ni ada. Hak peliknya kata dia pengarang Al-Manhal tak ada sebut khilaf Malik. Bahkan dia sebut khilaf Al-Auza'i. Tapi bagi kita, dia ni pengarang ni mazhab Hanafi, dia kata mengikut mazhab Hanafi sebagaimana dalam Syami itu kitab fiqh Hanafi hak masyhur lah. Namanya Raddul Muhtar. Syarah kepada Ad-Durrul Mukhtar. Itu kitab rujukan utama dalam mazhab Hanafi lah. Dia kata tak apa. Bongkar kubur hak sudah lama ni, kita nak buat apa-apa, nak memajukan tempat tu, boleh. Tidak jadi kesalahan. Tidak kata dah kubur lama, beribu tahun pun, kalau tahu tu kubur tak boleh sentuh. Tidak begitu. Tidak begitu. Begitu juga dalam Al-Maraqil Falah. Tidak harus memindahkan dan bongkar kubur walaupun kubur zimmi. Kalau masih baru, tidak lama, tak boleh. Nak bongkar kubur tak boleh. Kalau sudah lama dan ahli harbi, tak apa. Tak jadi masalah. Dan qultu waqad nubishat li bina'il masjid. Sebenarnya masjid Nabi lah ni tu, masjid Nabi di Madinah tu, asalnya tanah kubur tu sebahagian daripada ini. Dan dalam Bukhari ada riwayat hadis yang Nabi SAW suruh bongkarkan kubur tu, peratakan kubur tu.
dah tak jadi masalah, tak apa, boleh buat. Boleh buat. Tapi dengan syarat bukan nak ambil berkat dengan kubur lah. Dah ni ada pula dah ahli bid'ah. Orang Islam di mana-mana dia sengaja kalau ada kubur Tok Wali dia pergi buat masjid situ. Nak berkat pula. Berkat Tok Wali tu. Itu tak boleh. Itu bid'ah besar. Tak boleh. Kalau dengan maksud tak boleh. Kalau dengan maksud nak tak ada lah, tak ada kenang ke apa-apa dah. Tak ada nak ambil berkat ke apa-apa. Saja nak ambil munafaat daripada tanah tu. Maka boleh. Terutamanya kubur orang kafir yang sudah lama. Zaman jahiliah lagi. Dan kubur itu sudah ditinggalkan. Jadi boleh kita ratakan, dan untuk apa-apa binaan termasuk masjid pun boleh, tidak jadi masalah. Di sini disebut ni dalam hasyiah dinukilkan daripada Jami' al-Usul Abu Righal wa huwa jahili min baqaya Thamud. Dia ni orang jahiliah daripada itulah nenek moyang ni lah orang zaman jahiliah daripada puak-puak Thamud itu. Kemudian dia ni jadi amil kepada Saleh, Nabi Saleh. Adalah disebutkan dalam sejarah begitu. Nabi Saleh dia ni pegawai Nabi Saleh, kata kalau mengikut cerita ni dalam syarah ni lah. Nabi Saleh pernah menghantar dia kepada kaum Thamud, satu kumpulan kaum Thamud. Dia pergi ke sana, dia ubah hukum Nabi Saleh. Dia menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Maknanya mengubah ajaran Nabi lah. Itu sebab Abu Righal ini terkutuk sangat. Ini adalah kitab ni. Setengah ulama kata dia ni dalil Habasyah. Dalil Habasyah. Itulah puak-puak Abrahah nak pergi robohkan Kaabah dulu, dia ni jadi guide. Jadi apa ni? Tunjuk jalan lah. Nak pergi robohkan Kaabah tu. Ada juga ulama, ini kaul-kaul yang lemah lah. Dia kata inilah orang yang mula-mula mengambil cukai dengan cara yang zalim daripada orang ramai. Abu Righal lah. Dalam bahasa Arab ni dia jadi perumpamaan lah Abu Righal ni untuk kezaliman. Kalau orang yang zalim, zalim seperti Abu Righal. Seperti kita lah. Seperti kita kan kalau bodoh seperti ponde. Kita ada gitu. Jadi ada perumpamaan gitu. Jadi hak ni pun dia perumpamaan untuk orang zalim seperti Abu Righal. Inilah apa ni? Kubur orang yang direjam oleh setengah-setengah orang yang buat kerja haji. Dia tahu kubur Abu Righal, dia rejam kubur. Hingga ke sekarang ni dalam kitab ni sebut. Mana-mana orang yang tahu tu nak marah lah. Nak marah tu pekor. Padahal tak perlu gitu dah kan. Cukuplah azab Allah SWT kepada dia. Tapi nak rayaknya mereka yang rejam tu sebab apa? Sebab ada sebut. Sayyidina Umar pun ada sebut dalam hadis yang sahih tadi, aku rejam kubur kamu seperti direjamnya kubur Abu Righal. Maknanya boleh nak melepaskan kemarahan tu sekadar tu nak pekung tu. Kalau orang jahat sangat di kubur dia tu boleh. Dengan sebab itulah kata Jarir ni kalau orang belajar syair Arab, dia tahulah. Jarir lawan dia Farazdaq. Jarir lawan dia Farazdaq. Ni penyair-penyair yang mengarut lah ni. Kita nak baca syair pun berasa lemah juga dalam masjid ni. Tapi syair mengarut lah. Syair mengarut. Dia badi kata dua orang tu. Tapi dia kata sedap lah. Cuma sekadar kita nak ambil, nak rayaknya umum di kalangan orang Arab ni maklum Abu Righal ni teruk. Dan kubur dia tu direjam. Sekadar tu. Kita boleh baca lah syair dia. Hak dia balah antara dua badi kata tu tak payahlah tu. Dia kata apa? Jarir kata, "Idza matal farazdaqu farjumuhu. Idza matal farazdaqu farjumuhu kama tarmuna qabra Abi Righal." Kalau Farazdaq mati kata dia, merejam kubur dia. Kalau Farazdaq tu musuh dia lah. Kalau Farazdaq mati, kamu rejam kubur dia. Seperti mana kamu rejam kubur Abi Righal. Hak tu kita naknya. Jadi mana maklum di kalangan orang Arab ni, rejam kubur Abu Righal tu waktu nak melepaskan kemarahan. Itu ada maklum.